Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali kepada surah Al-Baqarah yang kita baca daripada ayat yang pertama lagi untuk nak bahaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sama-sama kita baca dari awal surah Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, pencipta, pentadbir, pemilik, penguasa. Dialah Allah yang maha memiliki segala-galanya. Dialah Allah yang menjadi Tuhan di bumi dan Tuhan di langit. Dialah Allah yang menjadi Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat. Satu-satunya Tuhan yang benar-benar wujud dan satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah dan Nabi junjungan kita, penghulu sekalian Rasul, penutup sekalian Nabi, insan yang paling mulia, dan kepada ataupun dengan sunnahnya lah kita berjalan dan hidup di atasnya. Dan kita berharap agar dibangkitkan bersama dengan baginda di akhirat sana, dan kemudian mendapat syafaat daripadanya dan memasuki syurga bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam ke atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia, dan mereka yang
berjalan atau hidup di atas sunnah baginda sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semalam kita cerita tentang orang-orang mukmin atau bertakwa ni sifat dia beriman dengan benda gaib. Dan benda gaib yang paling utama adalah Allah, kemudian malaikat. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan ada lagi benda-benda gaib yang lain yang Allah Ta'ala ni ada, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada pula kunci-kunci ilmu gaib yang tidak diketahui melainkan oleh Allah. Bila Allah Ta'ala nak turun hujan, banyak mana nak turun hujan, di mana tempat nak turun hujan, tak ada orang yang tahu melainkan Allah. Wa indahu ilmus sa'ah la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada ilmu tentang kiamat. Di sisi Allah ada ilmu tentang apa yang nak berlaku esok hari. Di sisi Allah ada ilmu di mana kita nak mati. Semua tu kita beriman bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kita ni sebagai hamba, maka kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Sifat orang bertakwa yang kedua dalam ayat ni ialah mereka mendirikan salat. Dan ini penting. Pertama, sebagaimana yang kita sebut semalam kisah wasiat Nabi. Waktu Nabi SAW nak wafat, yang Nabi sebut adalah as-salah, as-salah, bukan ummati, ummati. As-salah, as-salah, Nabi wasiatkan supaya kita jaga salat. Kenapa? Kerana dalam ayat ni sifat orang muttaqin setelah dia beriman dengan benda gaib ialah dia menunaikan, dia melaksanakan salat. Salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehari dan semalam. Dan dialah merupakan hubungan yang paling utama antara hamba dengan Tuhan. Dan kita dah baca tentang tafsiran surah Al-Fatihah yang mana Allah ajar pula kita dalam solat tu nak kena minta apa. Yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan dari harta yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Yang dimaksudkan dalam ayat ni, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang dimaksudkan dengan infak harta ni, yang pertama infak yang wajib. Infak yang wajib ialah zakat. Zakat bagi orang yang berharta. Kemudian termasuk dalam infak yang wajib ialah nafkah seorang lelaki kepada ahli keluarganya. Yang ni tidak ada qadar dan nisab sebagaimana zakat. Allah Ta'ala sebut liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Seorang itu infakkanlah kepada ahli keluarganya dalam kadar kemampuan dan kelapangan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Allah bagi banyak, dia bagi banyak. Allah bagi sikit, dia bagi sikit. Tidak ada had dan ketetapan yang tertentu. Tapi dia termasuk dalam nafkah yang wajib. Dan berkata Ibnu Abbas, ayat ni berkaitan dengan zakat harta. Dan berkata Abdullah ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi,
ialah berkaitan dengan nafkah lelaki kepada ahli keluarganya. Dan ini tafsiran ini ialah tafsiran yang disebut sebelum turunnya kefarduan zakat. Ala kullin, kita dah sebut bahawa nafkah ni ada yang wajib, ada yang sunat. Setelah daripada dia menafkahkan hartanya pada perkara yang wajib, maka antara sifat orang yang bertakwa juga mereka menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang memerlukan dan melebihkan pada apa yang Allah Ta'ala fardukan. Sedekah yang sunat itu juga menjadi tanda seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qultu, kata di pengarang ini Ibnu Katsir, kathiran ma yuqrinu Allah Ta'ala baina as-salati wal infaq. Banyak tempat dalam Quran ni Allah Ta'ala menggabungkan antara perintah salat dengan perintah infak. Kerana salat itu hak Allah kepada hamba-Nya. Dan dalam salat ada tauhid, ada puji, ada agung, ada kerendahan diri dan ada doa. Dalam salat ada tawakal. Kemudian infak pula adalah berkaitan dengan ihsan, kasih sayang antara hamba ini dengan makhluk Allah yang lain, dengan memberikan manfaat kepada mereka. Dan orang yang paling aula, paling berhak dengan nafkah ialah ahli keluarga dan juga para hamba. Sebab tu yang kita sebut semalam, antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kamu miliki dari kalangan hamba-hamba. Maksud apa ni? Infaklah terhadap mereka. Biasa kita dengan keluarga kita tahu infak, tak sayang. Tapi kalau dengan golongan hamba, dia kata muka dia hamba tu memang kerja dia. Zaman sekarang ni lagi dahsyat. Setengah orang memperlakukan orang merdeka dengan perlakuan hamba, padahal dia orang merdeka. Diherdik, ditengking, dimarahi, siapa-siapa kerja kadang-kadang tak bayar gaji, seolah-olah orang tu hamba, padahal dia orang merdeka. Dan siapa yang buat lagu tu, maka dia telah menyalahi wasiat Nabi. Dia memperlakukan orang merdeka seperti mana perlakuan dia terhadap hamba. Kalau tak bayar gaji ni hamba tu pun Nabi suruh jaga. Bagi makan, bagi pakaian, bagi tempat tinggal. Moga dia hamba. Tak ada gaji, tapi kena buat baik kepada dia. Ni tiba-tiba makan tak bagi, pakai tak bagi, tempat tinggal tak bagi. Orang tu kerja tak bayar gaji pula. Lebih pada hamba yang buat ke dia. Infak adalah tanda orang bertakwa. Infak adalah tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling berhak dengan infak, ahli keluarga. Ahli keluarga ni termasuklah kaum kerabat kita lah. Ahli keluarga bawah kita tu nombor satu dah. Mak ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita. Hak tu tidaklah nafkah wajib kalau adik-beradik tu. Tapi kalau dia tu susah, kemudian ada orang lain jauh daripada kita yang susah, maka ahli keluarga itulah orang nombor satu kita kena tolong. Sebab dia aula. Dan perkara ni bukan kita saja-saja sebut. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bin sabil. Allah Ta'ala sebut wa bidzil qurba. Apa maksud bidzil qurba? Orang yang qarib. Qarib ni dekat dengan kita. Makin dia dekat dengan kita, makin besar pahala infak tu.
Kenapa ahli keluarga kita besar? Pasal dia dekat dengan kita. Kenapa ibu bapa kita besar, pahala dia kita infak? Sebab dia dekat dengan kita. Lepas dia, adik-beradik kita. Lepas dia, pak saudara kita, mak saudara kita dan sebagainya. Sampailah kaum keluarga. Infak. فَكُلٌّ مِنَ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan semua nafkah-nafkah yang wajib ini, daripada zakat dan infak-infak yang wajib ini, termasuk daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey. Yang seterusnya, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Dan mereka itu orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzila ilaika, yang diturunkan kepada kamu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada kamu. Mereka bukan sekadar beriman. Sifat iman tu kita sebut iman, tapi di dalam makna iman tu sebagaimana kita sebut, ada iman ni benda duduk dalam hati, benda duduk di lisan, benda duduk di anggota. Kan? Kita dah sebut sebelum daripada iman tu bukan sekadar duduk di dalam hati, dia malah zahir pada lisan, duduk pada anggota. Kalau beriman kepada Allah, keyakinan kepada Allah dalam hati, sebut la ilaha illallah, maka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna bima unzila ilai, beriman dengan Quran ni bukan sekadar apa kitab kamu? Quran. Tak, beriman dengan isi kandungannya. Kemudian kita senantiasa baca Quran dan anggota kita beramal dengan Quran. Sebab tu kita kata semalam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang-orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah cara dengan bakar mercun, buat perarakan, buat kereta berhias. Sebaliknya mereka ni orang yang ambil apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, yang Allah Ta'ala letak dalam dada Nabi, maka dia usaha untuk letak dalam dada dia. Hafal Quran, baca Quran. Tak boleh khatam 30 juzuk, tak boleh hafal 30 juzuk. Bacalah beberapa surah-surah yang pilihan. Yang penting kita ada Quran yang tersimpan dalam dada kita. Semalam kita cuti, kita tanya balik, cuti sebab apa? Maulidur Rasul. Bila orang bagi cuti, apa peranan kita kepada Rasul bila bagi cuti? Apa kita buat? Cuti sempena Maulidur Rasul. Kononnya sebab sayang kepada Rasul lah ni. Tapi apa kita buat? Ada orang lagi jalan-jalan dengan family. Tak apa, sunnah. Pasal bawa family itu kasih sayang termasuk sunnah. Alhamdulillah. Tapi ada orang pergi shopping, ada orang cuti duduk layan movie, ada orang buat benda hobi, riding, naik, buang masa dia tu. Di mana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tengok para sahabat. Sahabat bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sayang mereka kepada Nabi ni, jangan kata kita dah sebut semalam, Umar radhiyallahu anhu, siapa pun ikat tak percaya Nabi ni dah wafat. Siapa kata Rasulullah wafat, aku pukul dia. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dia masuk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Nabi dah wafat. Dia kucup Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata tibta hayyan wa mayyita. Sesungguhnya ya Rasulullah, engkau ni elok waktu hidup pun elok, waktu mati pun cantik. Dia pun keluar. Orang sahabat tu tengah tak tahu nak kata macam mana.
Umar kata Rasulullah tak mati. Rasulullah pergi jumpa dengan Allah seperti mana Nabi Musa pergi jumpa dengan Allah. Nanti waktu dia sampai, dia akan balik semula jumpa kita. Abu Bakar keluar. Abu Bakar kata apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup dan tak akan mati. Lalu Abu Bakar As-Siddiq baca ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah datang sebelumnya rasul-rasul. Maka apakah bila dia mati, dia wafat, inqalabtum ala aqabikum, kamu nak berpaling lagi ke belakang kamu? Maka sahabat semua menangis. Umar tahu Rasulullah dah wafat, jatuh terduduk. Sayangnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak move on tu, Allahu akbar. Hari Nabi wafat, tak tahu nak buat macam mana. Tak tahu nak buat macam mana. Sehingga mereka dalam keadaan bingung. Nabi wafat hari Isnin, hari Selasa, malam Rabu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Kerana mereka dalam keadaan kedahsyatan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada hari yang paling menyedihkan kepada penduduk Madinah lebih daripada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi apa sahabat buat lepas daripada itu? Ni tengok apa sahabat buat lepas daripada itu. Bila Abu Bakar dilantik jadi khalifah, dia meneruskan tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi juga berperang. Sampai di Mu'tah berlaku peperangan Mu'tah. Mati ramai di kalangan para sahabat mati. Para penghafal Quran mati. Umar radhiyallahu anhu bila tahu ramai mati daripada para penghafal Quran, jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, dia bagi cadangan supaya kita kumpulkan Quran, letak dalam mushaf, supaya Quran yang diturunkan oleh Allah tidak hilang. Pasal ramai penghafal Quran mati. Abu Bakar takut. Abu Bakar kata, macam mana aku nak buat benda Rasulullah pun tak buat. Dia pujuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagi tahu kepada Abu Bakar bahawa benda ni perlu, kali tidak Quran ni hilang. Bukan tak boleh tulis. Zaman Nabi memang dah ada tulisan Quran. Ada Quran ditulis atas kulit, ada Quran ditulis atas pelepah kurma, ada Quran ditulis atas batu. Maka akhir sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu terima cadangan, lantik Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu jadi ketua, kemudian kumpulkan Quran. Sahabat-sahabat pun mari. Hak apa hak ada rumah dia catatan, hak mari. Hak apa hak hafal, hak mari. Hak mari pula, oh ni ayat ni duduk di pada pertama, ayat ni duduk depan, ayat ni duduk akhir, ayat ni duduk tengah, ni susunan di surah dia. Nama surah dia begini, 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 begini. Setiap kali dia mari mesti ada saksi. Betul ke tak ayat ni? Aku dengar Rasulullah baca. Ni kata aku dengar juga. Ada saksi-saksi. Sehingga akhirnya terkumpullah mushaf zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai usaha pertama mereka mempertahankan Quran. Dia tak sibuk dengan perayaan, tapi dia sibuk dengan dakwah. Pasal inilah tugas Nabi diutuskan oleh Allah. Bila wafat Abu Bakar, mari Umar, berkembang empire Islam. Ramai orang masuk Islam. Maka ada orang baca Quran ikut qiraat tu, baca Quran ikut qiraat. Maka berlakulah perselisihan. Zaman Sayyidina Uthman kumpulkan balik. Kemudian Uthman tulis Quran di atas satu tulisan untuk menyatukan bacaan umat Islam. Maka dikenali dengan Resam Uthmani yang kita duduk baca hari ini. Daripada mana? Zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini hijau para sahabat.
jaga Quran. Pasal apa? Mereka adalah orang yang beriman dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lepas habis zaman sahabat, settle bab Quran. Penghujung zaman sahabat, mula muncul hadis-hadis palsu. Mula muncul hadis-hadis palsu. Penghujung zaman sahabat. Selepas kewafatan Uthman, kematian Uthman bin Affan, maka muncullah golongan Khawarij. Zaman Ali muncul kumpulan Syiah. Ada Qadariyah. Kumpulan-kumpulan ni orang-orang yang dulu tak pernah jumpa Nabi. Tapi bila dia tengok tu, dia rasa dia bagus. Akhir sekali mereka menjadi fitnah kepada umat. Sebahagiannya mula mereka hadis palsu. Sahabat-sahabat pula pada masa tu bertebaran, kerja menyampaikan dakwah Islam. Tak ada masa dia nak sibuk dengan pesta kerakyatan, tak ada. Pergi buat kerja agama. Ada pergi ke Syam, ada pergi ke Iraq, ada pergi ke Mesir. Maka para ulama setelah daripada tu berusaha. Abu Bakar dah compile dah Quran. Mushaf dah ada satu. Uthman dah buat resam Uthmani. Maka masa tu isu berkaitan dengan Quran tak timbul lagi. Melainkan berkaitan dengan titik, baris dan sebagainya. Waktu ditambah kemudian. Zaman Uthman tu tulisan asal dia tak ada titik, tak ada baris. Tapi setelah daripada tu ditambah sehingga akhirnya jadi macam kita. Adapun hadis masa tu belum terkumpul. Maka wujudlah para ulama yang nak sampaikan kepada umat apa hak Nabi bagi tahu. Dikumpulkan pula hadis-hadis. Sebahagian daripada ulama mengembara mencari hadis. Imam Bukhari daripada Bukhara, Samarkand, daripada Mawara'an Nahar, balik atas lagi daripada Sungai Furat, datang mengembara, pergi ke Baghdad, pergi ke Madinah, pergi ke cari mana ada hadis Nabi dia pergi. Terlebih dahulu belum daripada tu di Madinah sendiri, Imam Malik rahimahullah dah usaha dah. Dia antara yang pertama sekali yang disebut orang yang berusaha mengumpulkan hadis-hadis sahih. Tapi zaman Imam Malik tu belum lagi sempurna. Diteruskan oleh ulama-ulama sehingga akhirnya kemuncaknya ialah pada zaman Al-Imam Al-Bukhari yang disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpin orang Islam dalam ilmu hadis, Al-Imam Al-Bukhari. Kumpul cari hafal ratus ribu hadis. Lepas tu saring lagi, tapih lagi sehingga akhirnya dia boleh buat satu kitab nama dia Sahih Al-Bukhari. Mari pula Imam Muslim. Imam Muslim pun sama juga dengan Imam Bukhari. Dengar hadis tulis, dengar hadis catat, mengembara catat. Sehingga Imam Muslim disebut orang yang hartawan, tapi harta dia digunakan untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali dikompilkan juga hadis sahih. Maka ada dua kitab hadis sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada lagi usaha-usaha yang lain daripada ashabus sunan. Ada Sunan Sittah setelah daripada Bukhari dan Muslim. Ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kemudian ada lagi Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Dawud, At-Tayalisi. Kemudian ada lagi Ibnu Khuzaimah buat, Ibnu Hibban buat. Ulama-ulama hadis muncul. Kerja ni tujuan apa? Nak jaga wahyu Allah. Supaya masyarakat kita, umat ni tahu apa yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya umat ni tahu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat. Dan mereka berusaha untuk menepis hadis-hadis palsu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah sifat orang yang benar-benar beriman dengan Nabi dan benar-benar cinta kepada Rasul. Bukan orang yang duduk menyebarkan hadis palsu.
Bukan orang yang duduk menyebarkan amalan-amalan palsu dan dijenamakan sebagai sunnah, padahal Nabi SAW tak pernah ajar benda tu. Kalau kita betul sayang kepada Nabi, dan inilah sahabat buat, mereka faham ayat Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul kamu sayang kepada Allah, maka ikutlah aku. Aku tu maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu. Yang turun kepada Nabi ni Quran dan juga hadis. Wahyu lah bahasa kita. Dia percaya kepada Quran seperti mana dia juga percaya kepada hadis. Hadis yang sahih, bila sahih kepadanya hadis, maka dia percaya. Pasal ini sebahagian daripada wahyu Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik. Dia juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada umat manusia sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia yakin adanya kitab Taurat, adanya kitab Injil, ada kitab Zabur. Tapi dalam bab beramal dan berpegang, mereka ada kitab mereka sendiri, iaitulah kitab Quran. Kita ni beriman dengan Taurat, beriman dengan Injil, beriman dengan Zabur, tapi kita sendiri syariat kita ikut Quran. Jangan pula ada orang kata tak apa dah Quran kata lagu tu, aku pakai Bible. Bible kok mana tuan-tuan? Bila dah sampai Quran, habis dah, ternasakh dah semua sekali sebelum itu. Ada dipanggil millah Ibrahim. Dia menjenamakan dirinya sebagai millah Ibrahim. Konon-kononnya dia ambil agama ni hak ikut agama Nabi Ibrahim. Dahsyat dia orang. Jadi Nabi Ibrahim ni bapa sekalian Nabi. Jadi dalam agama millah Ibrahim tu dia kumpulkan semua agama-agama. Kristian pun duduk dalam tu, Yahudi pun, ajaran hak dalam dia, agama Yahudi pun dia ambil, agama Kristian pun ambil, agama Islam pun ambil, dia jadi rojak macam-macam. Lepas tu dia menjanamakan dirinya agama millah Ibrahim. Kita kata agama Islam ni lah millah Ibrahim. Apa dia agama Nabi Ibrahim? Apa yang ada dalam Quran? Quran kita ni millata abikum Ibrahim. Dan dalam Quran dia kata tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Tu umat dah dahulu baru tu. Habis dah cerita dia. Dia dapat apa yang dia buat, kamu dapat apa yang kamu buat. Syariat kita hari ni ialah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Nabi Isa alaihi salam, Nabi yang diturunkan kepadanya kitab Injil, dia bukan orang biasa yang terima kitab Injil, dia Nabi yang kitab Injil tu turun pada dia. Tapi bila Nabi Isa sendiri turun di akhir zaman, tetap Nabi Isa kena ikut Quran. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, kita beriman dengan semua kitab-kitab. Tapi dalam bab syariat, panduan kita adalah Al-Quran. Apatah lagi kita tahu bahawa kitab-kitab terdahulu semuanya telah dipesongkan dan diselewengkan. Orang Yahudi dah seleweng kitab dia, orang Nasrani dah seleweng kitab dia. Dan Allah Ta'ala sebut tentang penyelewengan tu dalam Quran. So kita berlepas diri, kita beriman kitab hak asal. Adapun kitab Bible hari ni, kita percaya bahawa dia adalah kitab yang sudah diselewengkan dari yang asal. Dan tidak ada nuskhah asli bagi dia walaupun satu. Tak ada nuskhah asli. Kalau tuan-tuan pergi tanya orang Kristian, tak akan jumpa mana nuskhah asli tentang Bible. Tak ada. Dan dia ada berbelas-belas version.
Tak sebagaimana Quran yang disepakati oleh seluruh umat. Sehingga kalau tanya budak kecil sekolah tadika, cuba baca surah Fatihah. Surah Fatihah budak tadika baca tu sama dengan surah yang dibaca oleh Imam Masjidil Haram Fatihah. Tak berubah. Kita baca mengaji surah Fatihah di Malaysia ni, kita pergi baca surah Fatihah di Afrika ni, jauh di benua Afrika, kita akan dapati Fatihah dia sama, tak berubah. Sebab apa? Sebab Allah dah jamin dia nak jaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi inilah kerja orang yang sayang kepada Nabi sungguh-sungguh. Orang yang sayang kepada Nabi, dia ambil apa yang ada dalam dada Nabi, letak dalam dada dia. Dia tak ambil lambang selipar Nabi letak atas kepala dia. Itu retorika dia panggil, retorika. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang dulunya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dah sebut dah sebelum ni, kalau selipar tu original, betul hak Nabi pakai, yes, na'am, kita pun nak ambil berkat daripada ni. Tapi ni bukan selipar Nabi pakai, lambang dia. Dan sebelum ni dah ada dah produk selipar Jepun, gaya selipar Nabi. Akhirnya duduk mana tuan-tuan? Orang pakai buat jalan tak? Orang tak pakai buat jalan. Orang letak dalam tandas ni. Sebab tu saya kata retorika. Kemudian lambang letak di beg, letak di sling bag, letak di pala, letak di macam-macam. Lambang. Kalau lambang banyak lagi benda kita boleh buat lambang. Nabi pakai jubah, buat lambang jubah. Betul tak? Nabi ada pedang, buat lambang pedang. Kalau sekadar lambang nak lukis, ambil tisu ni lukis gambar. Jadi tak ada poket berkat. Itu masalah lambang. Orang yang cinta kepada Nabi tak sibuk dengan benda-benda macam tu. Dia sibuk dengan apa? Apa yang Nabi baca, apa yang Nabi ajar, apa yang tersimpan dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran, dia berusaha hafal, dia berusaha baca, dia tadabbur Al-Quran, dia tafsir Quran. Dia berusaha untuk amalkan Quran dalam kehidupan dia. Ini orang yang betul-betul cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka juga beriman dengan hari akhirat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu berada di atas petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di awal surah Al-Baqarah maka Allah telah menyatakan 4 ayat. Allah sebut sifat orang-orang yang bertakwa dan beriman ni dalam 4 ayat Quran. Kemudian Allah nanti akan sebut 2 ayat tentang sifat orang kafir. Lalu Allah Ta'ala sebut kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ni lagi dahsyat, lagi bahaya. Dia panggil musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam. Apa maksud musang berbulu ayam? Luar nampak macam ayam, tapi dia musang. Musang berbulu ayam ni, dia orang yang berusaha merosakkan agama. Mereka ni disebut golongan munafik dan disebut 13 ayat dalam surah Baqarah. Jadi kita dah baca beberapa hari ni sifat orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah besok kita sambung lagi, kita akan masuk kepada ayat yang seterusnya, bercerita tentang golongan kafir pula yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk bersama dengan Al-Quran. Dan muslimin dan muslimat rahmati Allah, cintailah Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak mampu nak hafal Quran sendiri, hantar anak-anak hafal Quran.
Kalau tak mampu hantar anak-anak hafal Quran, anak-anak dah besar dah belaka dah, maka sponsorlah budak-budak hak mengaji Quran. Ni mak Atafi kita duk cari derma tak cukup lagi ni. Mana para penderma yang budiman, yang hartawan, sedikit pun tak apa. Kita juga ada program baru ni, kita bila dah dulu yuran 300 bulan pak kita di Kelantan tu. 300 bulan. Siapa bila barang-barang naik tak mampu, naiklah yuran. Tengok memang kena ala-ala naik, sekali naik ni biar naik. Kita hati cukup-cukup sungguh lah. Naiklah 470. Tapi tu pun kalau kira di Kuala Lumpur ni sikit lagi lah. Baru nursery budak baru tu. Ni orang tua ngapa Quran, makan lagi, minum lagi 470. Bila kita naik 470, ada pula ibu bapa kata saya tak mampu. Budak kapung. Jadi kita kata tak apalah, hak tak mampu tu bayar 300 macam dulu, tapi kita usaha nak cari sponsor untuk top up kenaikan yuran. Adalah beberapa. Jadi saya nak suruh kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, siapa yang ada kemampuan nak bagi one off pun boleh. Nak taja budak-budak setiap bulan ni pun tak apa. Pakat anak beranak. Kita ada berapa orang anak kita. Kita ayah, kita mak, kita ada anak-anak. Pakat dengan anak-anak kita. Hak kerja ada 5 orang sebagai contoh. Minta RM20 seorang boleh dah 100. Kalau minta RM50 seorang boleh 250. Balik ni akak telefon mak hari ni nak niat. Kita jadi pengusaha je. Duit anak rakawi kita dapat pahala. Tak. Kita ikhtiar. Ini sebahagian daripada usaha kecil kita untuk menjadi orang yang berada dalam perjuangan Al-Quran. Kerana inilah sifat orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada nak kontak saya ke ataupun link kita ada dekat kuliah kita, di PMT pun ada, di page saya pun ada. Tapi itulah pakat-pakat kita, mana yang boleh, mana yang sebarkanlah. Tak boleh kita sendiri, kita ajak orang lain. Tak boleh ajak orang lain, kita sebarkan kepada orang yang kita kenal. Tak cukup hak kita kumpul buat collection. Cukup 200 Ustaz, kami nak taja. Ni daripada berapa orang ni? Kami cukup RM10 seorang je. Ada 20 orang untuk taja seorang budak ni. Alhamdulillah. Kalau RM10 sebulan kita mengalir kepada budak hafal Quran. Dan insya-Allah tuan-tuan, program ni kita buat, kita akan review setiap tahun. Prestasi budak tu, budak yang benar-benar kalau dia tak perform, maka tahun depan kita tak bagi dah sponsorship ni. Kalau dia perform, insya-Allah kita sambung. Sehingga akhirnya hanya orang-orang mana infak orang yang bagi tu, insya-Allah disalurkan kepada orang yang benar-benar nak belajar. Mudah-mudahan itu ikhtiar kita. Jadi pakat-pakat kita semua ambil inspirasi daripada ayat Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Insya-Allah kita berhenti setakat hari ini. Kita sambung pada besok hari insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.